Berita terhangat isukan. Highlight kejohanan. Temu ramah bersama komuniti isukan. Untuk mendapat maklumat terkini industri isukan tanah air dan antarabangsa, saksikan Mingguan Esports MGO setiap Rabu 10.30 malam hanya di TV9. Yes, satu konten yang menarik untuk anda semua saksikan di rumah. Oh, sekarang ni saya tengok e-sport semua orang dah ada minat masing-masing. Bukan saja minat untuk kita tapi boleh buat duit. Sebenarnya dan sekarang ini kalau kita tengok memang ramai gamers di luar negara dah lama pun dah berjaya dan kaya. Betul. Cuma sekarang ni di Malaysia ni baru-baru memang dah mula dah. Kalau kita tengok ada saja yang orang yang main game ni beli kereta besar, motor besar, rumah besar. Dulu mak kita selalu marah kenapa kita main game tak boleh menjamin masa depan lah. Tapi sekarang dah terbukti ini bermakna ianya boleh menjana income kepada kita. Sebab tu dah ada program terbaru yang bakal anda saksikan di TV9 dan kita ada host dan juga wartawannya yang akan sama-sama dapat saksikan pada program ini. Yes. Dan kita akan bersama dengan Nurdia Aizat Osman dan juga Burhanuddin Zamri. Waalaikumsalam. Hai. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Wow. So kita tengok Burhanuddin di bawah memang suara tak samalah, tak padan dengan orang. Suara besar. Memang sesuai lah kalau jadi komentator ke apa kan. Dia suara bass kan. Suara gamers. Tengok dia set tu. Saya wartawan je pun. Okey, sekarang ni kita nak tanya tentang Mingguan Esports MGO ni. Boleh ceritakan kenapa diperkenalkan kepada penonton? Okey, kita nak tanya Burhan. Okey, so Mingguan Esports MGO ni kita jadikan dia sebagai satu rancangan televisyen untuk nak cakap memeriahkan lagi industri isukan tempatan ni. Sebab seperti yang host cakap tadi kan, so kita nampak isukan di Malaysia ni memang sedang berkembang. Booming, kita nampak lagi banyak pasukan, lagi banyak syarikat tengah menunjuk interest untuk invest dalam e-sport, adakan kejohanan dan sebagainya. Jadi dengan adanya Mingguan Esports ni, kita nak tunjuk kata dekat Malaysia ni, industri ni memang tengah pesat, tengah maju. So sebab dekat social media kita selalu nampak e-sports memang popular, social media, di ruangan digital, YouTube dan sebagainya. Tapi untuk televisyen kita nak lagi reach yang luas. Kita nak orang-orang kebiasaan, orang yang tak biasa dengan e-sports untuk lebih kenali apa itu industri isukan. Macam mana industri berfungsi, macam mana nak buat duit, macam mana jadikan dia satu kejaya. Macam tu. Okey. Dan dia juga selaku pengacara ya. Mungkin boleh kongsikan antara segmen-segmen yang ada sebab pecah-pecahan tu yang kita nak tengok tu. Mungkin ada selebriti pilihan ke kan ataupun gamers-gamers yang menjadi tumpuan ke, silakan dia. Okey, baiklah, untuk Mingguan Esports kita ada 3 segmen. Pertama kita ada segmen berita di mana kita memberikan perkembangan terkini apa yang berlaku dalam industri sukan kita. Macam contoh baru-baru ini kita cover tentang pemain PES Malaysia itu Pro Evolution Soccer yang berjaya layak ke peringkat dunia sebab menang peringkat Asia. So I think it's one of the highlight yang kita rasa memang sangat-sangat well deserved to be presented on TV. And then kita ada segmen dah highlight mana kita memberikan highlight untuk kejohanan-kejohanan yang berlaku di Malaysia. Even sepanjang tempoh PKP, PKPB dan PKPP memang organizer e-sports masih lagi buat tournament online. So kita nak demonstrate walaupun dalam apa jua cara keadaan sekalipun, this industry sangat-sangat sedang membangun dan penganjur ada banyak cara untuk menganjurkan kejohanan ni. Dan yang ketiga, kita ada segmen temu ramah. Di mana segmen temu bual interview ni kita akan interview industry player. Tak semestinya atlet, kita ada organizer, kita ada owner e-sports punya team dan sebagainya untuk kita memberikan exposure kepada orang di luar sana di mana e-sports ni memang industri yang sangat-sangat pesat membangun macam yang Burhan cakap tadi. So I guess it's good sebab TV, especially TV, sebab dia akan bersiaran di TV9, kita tahu yang reach TV9 pun sangat luas. So orang yang mungkin tak biasa sangat dengan social media akan lebih mengetahui tentang industri sukan tanah air. Yes, dan kalau kita cerita tentang idea untuk buat benda ni di kaca TV, sebenarnya siapa yang mencetuskan idea ni? Dan kalau saya sebagai penonton ataupun sebagai peminat, berapa banyak episod yang saya boleh expect untuk e-sport ni sentiasa ada di depan TV untuk saya sentiasa tengok atlet kegemaran saya? Itu saya jawab. Okey, silakan.
So basically untuk Bingkon Esports ni, kalau dari segi nak tengok berapa episod akan datang, sebenarnya memang kami rancangkan akan continue lah as long as nampak pembangunan esports ni tengah berlaku di Malaysia. So kami nak continue supaya macam cakap tadi, penonton di Malaysia dapat satu macam steady supply of content. Berita untuk highlight dan sebagainya untuk tonton di TV. Sebab perkara ni macam saya mention tadi, dekat social media secara digital semua memang orang akan dapat, tapi untuk di ruangan televisyen belum menjadi satu benda yang popular lagi. So kita nak orang ramai lebih macam mana familiar lah dengan macam mana industri esports ni berlaku. So macam kita akan tunjuk, oh ada berita kali ni player sekian-sekian telah masuk team ni. So mungkin masa tengok rancangan tu, anak muda yang dah tahu isukan boleh explain dekat family dia orang yang tak faham isukan kan, oh sebenarnya isukan ni dia ada dia punya professionalism macam ni dan sekian. So kita nak reach yang macam tu lah, kita nak pemahaman tu lebih meningkat. Betul ya. Sebab kalau sebelum ni mak bapak mungkin tengok kat YouTube pun sekarang dah ada. Diorang main e-game, lepas tu diorang kongsikan video diorang dekat YouTube. Mak bapak tak faham sangat. Jadi sekarang ni lebih jelas. Jadi mungkin dia cabaran untuk menghasilkan program ini sebab mungkin sesuatu yang baru di mainstream. Betul. Ya, mungkin ada cabaran tersendiri dia. I think cabaran dia adalah untuk kita macam mana kita nak present konten ni supaya dia jadi lagi menarik dan segar. Dan sebab kita memang gunakan. Hello Dia, maknanya kita ada terputus sekali dia. Okey Burhan, kita terputus, boleh sambung? Tiba-tiba ini cabaran juga. Cabaran dia bila ada orang call dengan live. Okey. Okey, cabaran dia adalah untuk, as I said, kita nak presentkan konten ni dengan cara yang paling menarik supaya it's not just appeal untuk young audience, macam kita kata, macam Burhan cakap, kita nak appeal untuk parents juga. Kalau dulu stereotype e-sports adalah satu benda yang membazirkan masa, but sekarang ni semua orang percaya ini industri yang berbilion ringgit. Bila you involved dalam e-sports, you bukan saja jadi seorang atlet, ada event organizer, ada streamer. So cabang-cabang ini kita kena ketengahkan dan present kepada setiap lapisan audience dengan cara yang menarik lah. I guess itu cabaran dia untuk kita sentiasa kekal relevan. Untuk pastikan konten e-sports ni it's not just one hit wonder, dia akan sentiasa ada di mainstream media kita, insyaAllah. Betul. Dan kalau kita tengok tentang benda yang akan ditayangkan mingguan ni kan, berapa banyak konsol yang korang akan masukkan ke dalam setiap konten? Adakah setiap satu episod kepada satu jenis konsol? Seperti sekarang kita sedia maklum, dia macam-macam sekarang ni ada kan? Okey, so dari segi pecahan konsol tu sebenarnya tak ada spesifik macam mana kata bilangan yang kami masukkan, sebab e-sports ni memang dia merangkumi semua. So ada untuk konsol seperti PlayStation, Xbox dan PC pun sekali masuk. Betul. Tapi sekarang seperti yang diketahui ramai, paling popular ialah mobile lah. Kan? Peranti handheld kan. So smartphone dan sebagainya. Jadi yang tu kami tak membuat pilihan, cuma apa yang paling hangat waktu tu, apa yang paling penting berita tu kami tengahkan. So katakan waktu tu ada kejohanan PlayStation ataupun PC, kami ketengahkan itu. Kalau ada kejohanan mobile, kami ketengahkan itu juga. So dia based on what is happening right now. Alright. Jadi sekali lagi dia kepada semua, mungkin boleh bagi tahu kepada rakyat Malaysia yang memang minat dengan e-games ni. Betul. Lepas ni bila dah di kaca TV ni, maksudnya pengkritik pun akan ramai lah. Di YouTube tu kalau kita tengok memang ramai yang kritik, tapi kat TV ni pun kena standby. Jadi silakan dia. Saya rasa saya nak minta sokongan semua orang untuk tonton setiap hari Rabu seperti pukul malam. But looking at the bigger picture, sebenarnya bila kita dapat membawa e-sports ni ke mainstream, ia adalah satu tanda aras di mana industri ni bukan satu industri yang main-main. I guess like ramai dah saksikan kejayaan. It's not just about entertainment, it's also about educating people out there. Kita nak educate people and create awareness tentang it's more than just playing a console. Faham tak? Dia adalah industri yang boleh membuatkan kita jadi somebody, jadikan dia sebagai satu kerjaya dan jadikan dia satu benda yang sihat. Sebab anything yang orang kata main game secara berlebihan, of course tak bagus. So kita nak juga promote healthy gaming melalui konten kita. Dan saya rasa parents out there dah lebih terbuka untuk menerima e-sports ni sebagai sebahagian daripada peluang kerjaya yang boleh anak-anak mereka pilih. Dan Malaysia in general
dapat saksikan yang industri ni satu industri yang boleh memacu ekonomi negara. Sebab kita tahu macam sekarang ada level up KL, ada penganjur-penganjur yang bertaraf dunia yang adakan kejohanan di dunia. Dia membuka sektor ekonomi juga. So Okey. Alright, terima kasih Nurdia dan juga Buhan. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. All the best. Okay. All the best. Good luck, guys. Okay, thank you. Thank you. Yeah. Nampak? Dan percaya atau tak, sekarang ni anak saya berumur 5 tahun. Main apa game? Saya dah bagi 2 jenis konsol. Wow. Yes, Micro Genius, Nintendo dan Sega. So itu adalah Ya, satu old school. permulaan seorang juara atlet e-games. Sebentar lagi kita akan berehat seketika sekarang ni. Kita jumpa sebentar lagi.